الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah kita sambung lagi bacaan kitab Tanbihul Ghafilin pada muka surat 10, kitab Rumi. Kitab Rumi muka surat 10. Ada fasal yang bab yang kedua. Bab yang kedua pada menyatakan seksaan bagi orang yang menderhakai ibu bapa. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumikum fid daraini amin ya rabbal alamin. Sehingga kata pengarang rahimahullahu ta'ala, faslun, seksaan orang yang menderhakai ibu bapa. Bab ini memperkatakan tentang balasan bagi orang yang menderhaka, orang yang menderhaka dan tidak menjaga hak-hak ibu bapa mereka. Ni bab kedua ni nak mencerita, pengarang menggambarkan, memberi gambaran awal, nak bahas tentang balasan atas perbuatan anak-anak orang-orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapa dia. Baik. Dan janganlah kamu, tu kata firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu berkata kepada kedua-duanya. Janganlah kamu berkata kepada kedua-duanya. Siapa dia kedua-duanya? Ibu bapa kita. Walaupun tis. Dia tak perkataan tis. Dan janganlah mengherdik mereka, sebaliknya bercakaplah dengan mereka dengan perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia. Perkataan yang mulia ni termasuk dengan berlemah lembut. Tu tengok dalam kurungan, berlemah lembut. Kalau kita kata kasar, cakap saya biasa dah cakap kasar dengan mak ayah saya. Ambil magi ni cakap dengan pak ambil, panggil datang. Contoh dia balik, tapi benda tu adalah termasuk dalam, walaupun benda tu bukan adat dalam keluarga dia. Datang macam ni bagi biasa dalam keluarga dia, tu tetap termasuk dalam perkara yang tak dimuliakan oleh syarak. Apa dia tak boleh kata tak apa, tak boleh. Kadang benda tu benda buruk, nak normalisasi dalam sebuah keluarga supaya menjadi itu adat yang biasa, yang boleh. Tak boleh. Syarak kata tak boleh. Tengok kata panggil mereka kedua ibu bapa tu dengan perkataan yang mulia. Dah panggil datang mulia ke? Dah. Tak boleh. Contoh tu bukan kata suruh buat gitu. Mungkin kata tak ada orang panggil gitu. Apa nak ayat melalui normalisasi dalam sebuah keluarga panggil gitu. Lalu macam ke ayah dia ni apa
jendu ke dia panggil jendu, contoh panggil sifat kan, gemuk ke tak boleh. Jadi ni Allah Ta'ala rakamkan dah dalam surah Al-Isra. Dalam surah Al-Isra. Mana bunyi ayat dia? Dah ayo. Tunggu sikit Ini apa? Boleh tak? Dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala gambarkan dah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qadda rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tu. Amma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takullahuma uffin. Tapi kat sini itu perkataan tis. Perkataan tis. Fala takullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Tu gambaran apa perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang digambarkan dalam surah Al-Isra. Tu fala takullahuma uffin, dan janganlah kamu berkata kepada kedua-duanya walaupun keadaan berkata cis. Cis ni berat dah. Tak ada orang Melayu kita panggil cis. Kalau kata kena tengok ada terjemahan ni abang tolong mama pergi buang sampah ya. Ada orang basuh pinggang dah. Ada tak buah tu? Awak. Kakak tolong ibu ambil pinggang ya. Adik lah pula. Adik kakak dah. Adakah kata-kata tu adalah perkara yang mulia? Tak. Tapi jangan sampai benda tu berapalah anak kata gini. Tak boleh. Kalau dengar rasa tak molek nada tu, tegur lalu. Masa kecil ni lah kita tegur. Dan besar lagi tak ada lah. Dia bijak lah. Dia bijak mana? Nak lawang ada lah, buah lawang. Masa kecil ni lah kita tegur. Tu Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Al-Isra. Pun tak boleh. Apatah lagi dengan panggilan yang tak molek. Apatah lagi panggil dengan panggilan yang tak mulia, dengan tak ada adab. Lagi lah. Sebab ibu bapa ni lah. Ibu bapa ni lah, selagi ada dia, kita masih menumpang berkat doa dia. Masih menumpang berkat doa dia. Ambil nafas dulu saya. Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud tiada bezanya di antara orang yang derhaka. Tiada bezanya antara orang yang derhaka kepada ibu bapanya dan iblis. Dan iblis ni gambaran nak kata tak ada beza bagi orang yang menderhakai kepada kedua ibu bapanya dengan iblis yang ada di dalam neraka, melainkan dengan satu darjat. Dan tiada bezanya di antara orang yang berbuat baik kepada ibu bapanya dengan para nabi di dalam syurga, melainkan dengan satu darjat. Dan tu dan dengan maksud dia dengan iaitu mereka dapat bersama para nabi di dalam syurga. Tu perbezaan letak berdasarkan hadis Nabi ni. Nabi letak perbezaan antara orang yang taat kepada kedua ibu bapa dengan antara orang yang menderhakai kedua
ibu bapanya. Dan derhaka ni, derhaka ni dapat balasan kat mana? Dapat balasan dapat kalau buat dekat dunia, dapat kat dunia, dapat kat akhirat. Tu derhaka kepada kedua ibu bapa. Bukan buat derhaka kat akhirat, buat derhaka kat dunia, balasan kat dunia dapat, kat akhirat pun dapat. Guana kalau benda sipa je, benda sipa je, benda sipa sikit je, dalam keadaan baik lah ni, tak dalam keadaan baik. Contoh kita ngaji, ngaji pondok, bukan salah hati ngaji pondok, ikutlah ngaji mana-mana, pergi ngaji tanpa menghubungi kedua ibu bapa kita. Ayah pun berasa hati, dah mana ni mak Arif dok telefon kita, masuk bulan kedua dok telefon juga. Sedangkan dia boleh berhubung dengan orang lain, jumpa orang lain, ada telefon memang ada. Dengan mak ayah dok telefon. Pergi ngaji agama dah tu. Lepas tu masuk bulan ketiga, contoh ni kata tu, bulan ketiga tak telefon juga, berasa hati. Dah start berasa hati, jagalah seorang anak. Tu terjerumus seorang anak boleh kepada menderhakai kepada dua ibu bapa dia. Mak berasa hati, ayah berasa hati. Dia tunggu air mata ni, berasa hati dalam. Mana dia boleh telefon orang lain? Aku ni tak boleh nak, dah ingat dah aku. Tu contoh. Lagi. Dan bila dia ngaji, ada berkat. Biar ngaji ilmu agama pun, apa tak berkat? Tak berkat. Biar dia ihtiram hormat guru hal lain. Hak ibu bapa tinggi kedudukan ibu bapa dengan guru, ibu bapa dulu baru guru. Selagi ibu bapa tak menyuruh dia buat perkara yang dihalangi oleh syarak, mesti kena utamakan ibu bapa. Kalau ikut hierarki dia, Allah, Rasulullah, lepas tu ibu bapa nombor 3. Ibu bapa, ibu bapa, nombor 3. Lepas tu baru guru. Ni jaga guru. Bukan kata tak boleh nak hormat guru, tak, tapi jangan tinggal ibu bapa. Tu. Ada riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda pada malam peristiwa Isra, pada malam peristiwa Mi'raj. Pada malam peristiwa Mi'raj, Rasulullah SAW ke langit. Aku melihat beberapa orang yang tergantung kesemuanya pada pelepah tamar di dalam neraka. Rasulullah ketika mana dia di-mi'rajkan ke langit, Rasulullah diperlihatkan dengan keadaan beberapa orang yang tergantung dia tu pada pelepah tamar. Gantung-gantung tu kat mana? Di dalam neraka. Lalu aku telah bertanya, Nabi Muhammad SAW pun bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Siapa ni Jibril? Maka jawab Jibril, wahai Muhammad, itulah orang yang menyumpah, yang mencemuh ibu bapanya. Menyumpah, mencemuh ibu bapa dia. Lalu dah balasan. Ni Nabi gambarkan dah balasan bagi orang yang menyumpah, yang mencemuh kedua ibu bapa dia. Ni kat neraka lagi. Kat neraka lagi akan digantung. Digantung kesemua mereka orang yang mendahaka ni pada pelepah tamar di dalam
neraka. Tu. Sabdanya lagi, wasiatku bagi kamu agar menjaga solat. Agar menjaga solat dan berbuat baiklah kepada kedua-dua ibu bapa serta orang yang ada di dalam tanggungjawab kamu. Maka bahawasanya berbuat baik kepada orang tuanya boleh menambahkan umurnya 3 tahun. Ini nak menceritakan apabila orang buat kebaikan, bertanggungjawab atas kedua ibu bapa dia dan bertanggungjawab dengan orang yang dipertanggungjawabkan atas dia. Itu macam ke suami dipertanggungjawabkan atas dia, isteri dan anak-anak dia, dan tanggungjawab yang lain. Dan seorang anak dipertanggungjawabkan dengan menjaga kedua ibu bapa. Dan berdasarkan hadis ni dikata menambahkan umurnya 3 tahun. Nak ayatnya berkat. Berkat pada usia dia. Menjaga tanggungjawab kedua ibu bapa. Lalu apabila seseorang itu berbuat baik pada orang tuanya, maka dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala umurnya yang 3 tahun itu menjadi 30 tahun. Sebaliknya jika ia mencemuh orang tuanya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan umurnya yang 3 tahun itu menjadi 3 hari. Waliya'udzubillah. Minta Allah Taala menjaga kita, melindung kita daripada tergolong daripada anak-anak yang menderhakai kedua ibu bapa. Tengok. Mana ikan? Ya tak? Tengok. Ya. Sudah. Baru masuk. Dah, mana ikan? Ikan baru masuk. Nampak tu? Baru masuk ikan ni. Genang walek gembira apa? Ikan baring. Ha. Baru masuk. Lah, sungguh. Tengok macam ikan, tengok balik. Ada biar ke dia hidup itu. Tengok nak minum. Macam-macam lah. Dia punya ikan. Ya, hidup jangan bunuh je. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam surah Al-Luqman, surah Luqman, Allah Ta'ala gambarkan beberapa nasihat daripada Luqmanul Hakim. Dalam surah Luqman ada beberapa nasihat daripada Luqmanul Hakim. Yang antaranya, yang pertama, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Jangan sesekali kamu ni menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak dia, ketika dia memberi pelajaran kepada anak dia, wahai anakku, janganlah engkau mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mensyirikkan Allah Taala itu adalah dosa yang besar. Dosa yang besar. Dosa paling besar tu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua benda kata nasihat Luqmanul Hakim, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Wassaynal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ashkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia supaya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita semua ni supaya buat apa? Supaya memuliakan ibu bapa mereka.
memuliakan ibu bapa mereka. Ikut bandar memuliakan setara mana pun, buat memuliakan ibu bapa. Ibu-ibu mereka itu telah melahirkan mereka dengan susah payah demi kesukaran dan tempoh menceraikan susunya mengambil masa apa tahun? Apa yang jawab? Apa yang jawab? 2 tahun. Lelaki ni tahu kok. Lelaki ni tahu kok. Baru bila orang lelaki tahu sipir nak bini bini sayang. Saya tanya kali lagi buat lolok. Apa nak jawab lagi? Apa tahu? Baru ya semangat akak. Maka bersyukurlah kepadaku. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada kedua orang tuamu, kepadakulah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah adalah pulangan yang terakhir. Jadi berdasarkan nasihat dalam surah Al-Luqman pada ayat yang ke-14 tadi, nak menunjukkan berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni adalah satu tuntutan, kewajipan. Kalau tak buat, dosa. Kalau tak taat atas perintah kedua ibu bapa selagi tak melanggar syarak, tak taat dia, dosa. Dah mau ayah saya tak semayang. Tapi dia suruh kita semayang. Wajib tak semayang? Wajib kau. Biar apa? Bukan nak kata mengiyakan dia tu tak semayang tak apa, tak. Tapi benda hak dia suruh. Hak benda dia suruh. Letaklah. Dah kalau kata dak ayah semayang, tapi kita tak semayang. Ayah dosa, anak dosa. Sebab apa? Sebab perintah semayang tu bukan daripada kedua ibu bapa, tapi wajib atas tuntutan yang wajib dah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi nampak tu. Dan apabila buat baik kepada kedua ibu bapa, berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni, adik-adik, hak muda-muda lagi, ingat ibu, sebab apa Nabi sebut 3 kali. Antaranya ulama sebut sebab apa Nabi sebut 3 kali. Ulama bahas selepas siapa sahabat tanya Nabi, siapa yang perlu aku cintai, antaranya Nabi jawab ummuka thumma abuka. Sebab apa 3 kali? Yang pertama, ulama tulis sebab apa? Yang pertama, ibu ni mengandung selama 9 bulan. Ibu mengandung selama 9 bulan. Yang kedua, melahirkan kita. Yang melahirkan kita. Dan yang ketiga, menyusukan kita selama 2 tahun. Tu 3 kali antara ni yang disebut. Kalau nak tegar, boleh tegar. Lelaki nak tegar. Ambil buahnya. Buahnya ikat perut. Tak selama 9 bulan. Buahnya. Lepas tu habis dalam masa 2 minggu, tak bertambah berat, ambil buah tembikai pula. Buah tembikai ilim. Buah timun Cina. Buah durian ada pita terus buah durian ambil pita terus. Dak pita pun dak dang kita cekah dia bini dulu. Dan nak ayatnya, nak bawa perut selama 9 bulan tu, orang puang, Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada dia dalam jiwa dia tu, mak kita. Dah berapa orang adik-beradik kita? Kalau 5, kali lah 9 bulan. Siap seorang 9 bulan. Kalau 3 orang, berapa? 27 bulan. Kalau 4 orang, 4 lah. Kali lah 9 bulan kali 4. Kalau tu kira congok mudah-mudah. Lalu beranak awal sikit, 8 bulan lebih. Tu. Tapi nak rayaknya, pengorbanan seorang ibu mengandung kita ni selama 9 bulan. Selama
9 bulan. Orang lelaki tak boleh buat. Orang lelaki tak boleh buat. Jangan cakap agah. Jangan cakap agah. Oh, kalau boleh saya pun nak mengandung kau. Tak dia cakap jangan. Dah ada sah. Biar kena canggah pun buat senyap gitu ke. Diam aje. Ulama kata diam. Dan melahirkan. Proses melahirkan ni bukan satu proses yang mudah. Bukan satu proses yang mudah. Ada sahabat ada kata-kata ulama yang menyebut apabila proses melahirkan gugur habis semua dosa-dosa isteri kepada suami. Tak, kalau rasa banyak dosa dengan suami, beranak pula. Lepas tu melahirkan. Suka mi. Tak. Royak ke mi je saya dah lah. Dan menyusu selama 2 tahun. Tu. Menyusu selama 2 tahun. Nak kena molek lebih. 2 tahun lebih. Tak boleh lepas lagi. Puas gonyo. Tak ada hitang lah, mendapalah. Tak boleh lagi. Apalah tu tengok pengorbanan seorang ibu dah tak boleh bagi anak. Bagilah juga. Suami hargai isteri. Hargai dia. Dan kita kat mana ni? Baginda bersabda lagi, barang siapa yang derhaka kepada orang tuanya, maka ia derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dan golongan yang mendapat seksaan yang paling berat di dalam neraka Jahannam ada 3 jenis. Ada 3 jenis, iaitu orang yang menderhakakan ibu bapanya, orang yang berzina, dan orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala jaga kita, lindung kita, keluarga kita daripada melakukan dosa-dosa ni. Amin ya rabbal alamin. Jadi ni sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sesiapa yang menderhakai kepada kedua ibu bapa, nescaya dia menderhakai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga. Biarlah kita ni seks sugar. Mak ayah kita dak seks sugar. Jangan rasa kita lebih. Jangan. Allah Taala uji dah dengan kesurawanmu tu. Jangan. Jangan rasa kita pergi masjid semua tak agak. Mama tak pergi masjid. Jangan. Tak agak abahmu tak apa sedikit baik aku. Jangan. Biarlah kita sama-sama. Tak, hatta ilmu banyak sekalipun ulama ajar tetap tunduk, tetap rendah diri, tetap berasa jahil depan kedua ibu bapa. Jangan bagi berasa kita ni lebih. Jangan berasa dia ni bila kita berhadapan dengan dia ni ayah rasa macam ke dia nak dia rasa macam ke anak dia ni nak lebih pada dia. Biar kita tahu lebih pada dia. Dia kata ni, ni aku tahu dah. Tak payah royak kita tahu. Biar menundukkan ilmu kita tu, biar nampak jahil apa depan ni. Selagi mendehok kejahilan tu tak bawa salah di sisi syarak, tak apa. Buat jahil. Depan mak ayah. Depan mak ayah. Jangan buat bijak. Jangan buat bijak. Sampai terdetik dalam hati, ingat aku ni orang tua tak reti sangat aku. Tu baik tu, ke arah tu nak jadi anak derhaka. Ke arah tu. Aku makan garang dulu padamu. Saya makan garang kau. Jawab lagi. Ini anak tak reti. Jangan jadi gitu. Jangan jadi gitu. Dan walaupun ilmu kita tinggi, tetaplah kita merendah diri dengan kedua ibu bapa kita. Merendah dengan keadaan sikap kita jahil. Walaupun ilmu kita setinggi gunung, tetap merendah diri. Ada sekisah. Yang mari kisah. Ada satu kisah yang ni saya lalui sendiri. Bukan kisah saya, tapi kisah yang terima daripada orang yang saya kenal lah. Dia ni seorang
hamba Allah ni seorang yang ngaji, orang yang kuat ngaji, dan kuat ngaji, dan dia ni bekerja keluar masuk Malaysia. Bekerja keluar masuk Malaysia. Dan dalam pada masa yang sama Allah Ta'ala uji keluarga dia. Contoh, dia ingat ada berapa beradik. Contoh dalam 5 beradik, dia seorang hok paling pandai dalam bab agama. 5 orang, dia seorang paling pandai dalam bab agama. Allah Ta'ala uji keluarga dia. Ayah dia sakit. Ayah dia sakit. Jadi bila ayah dia sakit ni, si abang ni royak lah. Si fulan, contoh nama bukan nama sebenar, Abu, mu balik lah, tolong jaga ayah. Tolong jaga ayah ni. Tolong jaga ayah sebab Haning tak boleh sebab ada tuntutan dah gini. Abang ni tak boleh sebab jaga dah si mentua ni. Mu balik lah jaga ayah sebab ayah lebih rapat nak kepada mu. Dan lepas pada tu tambah balik jaga, terus je bekerja, keluar masuk Malaysia sehinggalah meninggal si ayah ni. Sebab kisah ni orang mari cakap kata selepas peninggalan ayah dia tu, semasa meninggal ayah dia tu, dia duduk luar negara. Tak balik. Memang tak balik. Nak kata piti tak ada, piti ada. Nak kata tak ada ilmu agama pergi ngaji. Dan dikatakan oleh abang ni, seorang abang ni dalam keluarga dia ni, dia kata, saya nak cakap kau ni ustaz. Dia kata dia tu lebih pandai pada kita, dan dia lebih tahu, dan dia lebih layak tahu benda-benda gini, tuntutan dia sebagai seorang anak kepada kedua ibu bapa dia. Tapi dalam keadaan kata abah meninggal tu, abah berasa hati dengan dia. Wali'iyahzubillah, minta jauh lah. Allah Ta'ala tarik ayah kita dalam keadaan dia berasa hati dengan kita, anak dia haka kamu. Tu biar duduk dalam keadaan ngaji agama pun, duduk dalam keadaan ngaji tu. Ni kisah penuh. Saya lalu sendiri mari pesan pasal dia baik, kita baik dengan keluarga dia mari royak, mari cakap. Dan benda tu jadi pedoman pesan umur kepada kawan-kawan orang ngaji ke, ikutlah ngaji benda-benda pun, universiti ke, pondok ke, benda apa, terutama ibu bapa. Masa kita ngaji dulu, saya kata mu nak balik buat benda, nak kahwin tak, saya dah pergi balik. Nak balik buat benda apa, jumpa mak ayah, dah pergi gogeh dah sikit, gogeh dah sikit ni. Nak balik buat benda sebab ayah suruh balik, baru balik. Sebab kita nak jumpa ayah tak bagi lagi, memang dia gogeh dah nak bagi, tapi sebab dia sayang kita ni supaya kita ngaji lagi. Masa kita ngaji dulu lah, sampailah tu tahap ayah sakit, ayah minta balik. Saya nak kata apa? Pergi lah, gitu. Begitu. Masa ngaji dulu nak rakyat benda apa, ulama pun reti tuntutan. Apabila seorang ayah panggil anak dia nak balik, jaga dia, nak balik jaga lah. Biar ni duduk sini. Gila tu, bagi dia ni. Ni. Habis kisah tu supaya kita ni beringatlah, banyak kisah-kisah yang boleh mendorong kita menjaga hubungan kita dengan kedua ibu bapa kita. Baik, pergi lagi. Terdapat satu kisah daripada orang yang soleh. Ia berkata, aku berjalan di tanah perkuburan pada satu malam.
Aku berjalan di tanah perkuburan pada satu malam. Maka aku lihat satu kubur sedang mengeluarkan asap yang terlalu banyak. Lalu aku berhenti melihat kepada kubur tu. Tiba-tiba kubur itu terbelah dan keluar daripadanya seorang manusia terlalu hitam mukanya, dan pada tangan manusia yang hitam mukanya itu ada tongkat daripada besi. Di hadapannya seekor keldai memalu atas kepalanya, dan keldai itu berteriak kuat. Memalu atas kepalanya, kepala keldai itu, dan keldai itu berteriak kuat, bernepik. Kemudian keldai tersebut ditarik ke dalam kubur dengan rantai besi daripada api neraka. Maka masuklah kedua-duanya, lalu tertutup kuburnya. Ini kisah seorang orang soleh yang pergi berjalan. Dia nampak satu malam tu dia pergi kat kubur. Dia pergi kat kubur tu, nampak kubur tu terbuka, dan mari seorang hamba Allah ni, manusia yang terlalu hitam mukanya, dan pada tangannya itu ada tongkat daripada besi, dan dia memukul kepala keldai tu, dan keldai tu berteriak kuat. Seterusnya aku berjalan, dan tiba-tiba aku bertemu seorang perempuan. Bertemu dengan seorang perempuan, dan aku bertanya kepadanya mengenai kejadian demikian itu. Dia tanya kepada perempuan itu, dan perempuan itu berkata, inilah orang yang berzina. Dosa orang yang berzina dan digambarkan sebegitu rupa, dan meminum arak, meminum khamar, arak, dan mencemuh ibu bapanya, berkata buruk kepada kedua ibu bapanya, serta ia berkata, berteriaklah engkau seperti aku tak kala mati. Maka dijadikannya oleh Allah Ta'ala keldai, dan mendapat seksaan itu pada setiap malam. Dapat seksaan itu pada setiap malam. Dah tukar jadi keldai dah. Lepas tu dapat seksaan setiap malam. Sampai bila? Sehingga hari kiamat. Tengok balik dalam kitab Ta'limul Aulad. Apabila diseksa orang dalam kubur tu, berhenti seksaan tu bila? Sehingga hari kiamat. Lepas hari kiamat baru berhenti seksaan. Baru berhenti seksaan. Dah. Ini. Duduk sini, duduk molek. Oleh itu aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada perbuatan isi neraka, dan aku pohon. Ini kata-kata pengarang. Kata-kata pengarang. Dan aku pohon ampun dan rahmat. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak dapat tidur. Minggu lepas masuk bab taubat kan. Tak, bila kita buat salah dengan kedua ibu bapa kita, wajib kita minta maaf dengan dia. Tak kira lah duduk dalam jara ke, tubik minta maaf. Tak. Ataupun kita duduk dalam jara ke, minta ampun dulu. Minta ampun dulu dengan kedua ibu bapa kita. Biar lepas. Biar lepas. Dan seterusnya bertaubat, terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa yang kita buat. Sebab apa? Sebab ibu bapa ni lah orang tak ada kejayaan seseorang. Tak ada kejayaan seseorang tanpa berkat doa daripada kedua ibu bapa. Ada. Orang yang berjaya semua dapat berkat doa dua ibu bapa. Tak dapat berkat doa dua ibu bapa, mesti dapat berkat doa daripada keturunan dia, kedua ibu bapa dia, hak atas-atas. Sebab tu antara penting doa
untuk menjaga zuriat. Jaga zuriat tu. Ulama ni rajin pula hari ni. Dah jangan mah, jangan. Padang tu. Dah. Duduk situ. Duduk. Duduk balik. Ada ingat hari mari yang ni nak sarah kok ni. Allah. Tupuh kan. Dah. Habis. Dah ingat sungguh ni ada lagi. Astagfirullahalazim. Tak apa nak bagi kau ni kau. Nak bagi lepas ni lagi. Ya dah. Nah itu berhenti dulu lah. Itu berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Minta maaf banyak ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa keluarga-keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah istiqamah kepada kami untuk menghadiri majlis ilmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat majlis ilmu pada hari ini, syafaatkanlah kami dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.